Ini adalah roti-roti keras yang dijual. Inilah roti yang dimakan oleh rakyat Afghanistan. Paling keras dalam dunia. Saya dah travel negara Arab. Kalau saya cerita dekat tuan-tuan, roti Lubnan tu, 10 kali kunyah. Ini saya tak makan langsung. Saya maaf cakap lah, datang saya tak makan langsung. Sebab dia tak pernah panas. Dia datang dalam keadaan dah kering. Dan dia bukan rangup bila kita koyak tu. Dia macam koyak span. Lembut tapi susah nak dikoyak dan dia hanya dicicah kuah dia. Sama ada kalau mereka kaya, mereka ada kacang kuda yang dibasak di dalam kuah tomato. Kalau mereka miskin, mereka rebus air dan masuklah perisa-perisa garam ke apa ke dan mereka cicah dengan air. Dan di kampung ni lah tuan-tuan, ketika saya sampai ke Afghanistan, saya dah buat perancangan bahawa kita tak akan menyewa hotel. Kerana kita fikir, kalau saya travel di mana-mana pun tuan-tuan, pada zaman-zaman di negara-negara miskin ni, kita tak akan menyewa hotel. Kerana kita kata kita bawa duit, kita sewa ke rumah orang miskin. Satu, mereka mendapat duit. Yang kedua, kita dapat lebih banyak gambar. Kalau kita duduk kat hotel, security tinggi, kita nak ambil gambar jadi payah. Maka saya masuk dan duduk dalam perkampungan bersama dengan orang Afghanistan. Kerana saya nak pergi tu panjang, maka saya nak sediakan stok makanan. Kerana kita tak bawa stok makanan kita kecuali ikan bilis goreng dan rice cooker. Afghanistan ni mudah dapat beras tapi hanya para kayangan je makan nasi. Tak kira lah ni tuan-tuan beras import atau beras tempatan. Tak merasa rakyat Afghanistan makan beras walaupun India adalah negara beras, Pakistan adalah negara beras. Kalau makan nasi adalah seorang yang sangat-sangat kaya. Listed company punya owner. Jadi masa saya pergi ni, saya kata kepada pemandu pelancong saya, ya jurubahasa saya lah. Dia adalah orang yang pernah lari daripada Afghanistan, ikut sindiket, pergi dan tinggal di England. Selama hampir 4 bulan sebelum dia ditangkap dan kemudian deport balik. Jadi dia bolehlah bercakap Inggeris ayam itik. Kerana dia pergi ke UK, dia bekerja, dia boleh cakap Inggeris sikit, maka tu yang dia tak ada dalam gambar ni. Kalau ada, saya tunjuk. Dia jadi pemandu pelancong. Maka saya kata kepada dia, kami nak tinggal di kawasan rumah supaya malam kami boleh shoot. Kalau kami duduk hotel nanti nak ambil gambar apa. Jadi dia kata, sewalah di rumah dia, kesian dekat mak ayah dia. Walaupun kita dah ambil dia jadi pemandu pelancong, taklah berapa banyak. Tapi dia kata, sewalah dekat rumah dia. Maka saya kata, okeylah. Dan saya kata kat dia, mari kita beli makanan supaya mudah. Kerana kami tak mau makan merata, nak kejar jadual syuting. Kita pun kata kita beli makanan, stok kat rumah awak, kami akan sarapan. Malam kami balik makan lagi. Siang je kita akan makan apa yang sempat mengikut pengembaraan kita. Maka saya belilah. Pergi ke pasar, belilah berpapan-papan telur tanpa mengetahui telur ni hanyalah orang kayangan yang makan. Listed company je yang makan telur. Maka dia bagi saya satu van. Saya tak tahu lah van tu nama apa, tapi saya bayangkan van Lais saja lah dekat Malaysia. Mudah. High Ace ke Lais? High Ace. High Ace. Bayang macam tu je. Saya beli berpapan-papan telur. Saya tak ada tahu kata orang lain miskin. Saya tak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Tidak diberitahu pada saya. Cuma datang kepada saya, telur lah paling mudah. Saya tak boleh makan roti. Jadi telur nanti buat separuh masak, buat telur dadar, buat apalah. Jadi kita belilah telur berpapan-papan. Pada waktu tu saya tak tahu kenapa mata pemandu pelancong saya terbeliak. Kerana orang kaya je beli berpapan-papan. Saya beli telur berpapan-papan. Kemudian saya beli sedikit minyak dan saya beli beras. Jadi untuk memastikan ni, saya kata di rumah dia apa yang tak ada. Dia kata belilah sayur, tepung untuk keluarga dia. Maka saya ingat saya sampai 5 petang dan saya sangat lapar. Dan saya bagi tahu kepada ibu dia. Sampai di rumah dia ni, ya Allah, ya Tuhanku. Pertama kali saya baru masuk di tempat yang bau tai adalah bau yang normal. Sebab jamban orang berak merata dan sistem perkumbuhan tak ada. Maka saya kata dekat pemandu pelancong ni, suruh mak dia. Saya tak tahu cakap dalam bahasa mereka. Mereka bercakap Urdu. Pemandu pelancong ni suruhlah mak dia goreng telur. Dan saya masih ingat lagi, Dang Surya sedang berehat terbaring, cuci muka dia. Muka dah kotor, berdebu-debu dalam perjalanan daripada Peshawar naik Khyber Pass, check immigration di Bagram, lalu Tora Bora. Nak sampai rumah dia ni beberapa hari juga tak mandi. Maka mak dia pun gorenglah telur. Oleh kerana perkampungan setinggan ni adalah di kawasan tanah rendah, di keliling dia ni ada bukit ni saya kata budak-budak naik main ni. Maka angin yang bertiup telah membawa bau telur tu bau sekampung.
Saya kampung dia tak besar. Kampung-kampung setingkat ni dia bina 30 rumah. Lepas tu jumpa lagi longgokkan 30 rumah. Dia tak bina banyak-banyak serentak. Tapi nampaklah jarak 30 rumah ke yang lain 50 meter. 50 meter jumpa lagi pertempatan-pertempatan yang lain. Sebentar kemudian saya nampak kanak-kanak datang penuh dekat rumah dia orang ni walaupun miskin tuan-tuan. Tuan-tuan rumah akan memasang pagar. Pagar tu juga dilumuri dengan tanah dan apabila musim kemarau dia kering menjadi seperti tembok batu. Tapi gate itu tak ada lah. Dia nampak kanak-kanak mengendap apa semua. Yang saya tak faham. Mereka dah bercakap dah. Jadi adik lelaki kepada pemandu pelancong saya ni. Dia sedang menghalau kanak-kanak ni pergi. Tapi makin ramai kanak-kanak datang. Kerana apa tuan-tuan? Kerana bau telur telah pun merebak dalam kampung. Kerana dia digoreng pada 5 petang. Jadi kanak-kanak ni datang kerana satu adalah keharuman makanan. Yang kedua bau telur itu adalah sangat sedap. Dan untuk pertama kali saya faham dan dia menjadi kenangan yang saya tak pernah saya lupakan. Setiap kali saya stream mengenai Afghanistan, saya akan ceritalah mengenai telur ni. Dan kemudian saya katalah kepada keperanyaan, kenapa dia kata budak-budak ni bau telur dan dia kata, tahulah telur ni kan makanan orang kaya. Dan dia orang ni lapar, orang sini semua miskin. Dan bau yang mak dia goreng telur yang begitu banyak tu. Saya pun tak ramai, saya pergi pun 6 orang. Tapi anak-anak kawan saya di Afghanistan ni kahwin 2-3 biasa. Jadi rumah kawan yang menjadi pemandu pelancong saya ni dibina 3. Untuk isteri 1, isteri 2, isteri 3. Jadi dia ni daripada mak isteri pertama tapi dia sayang anak adik-adik dia walaupun daripada ibu kedua dan ibu ketiga. Jadi datang adik-beradik dia pun dah penuh, saya kata dekat mak dia goreng aje lah. Dan apabila kanak-kanak ni menanti barulah saya dapat melihat yang saya kata muka parut tu. Semua wajah mereka memiliki parut yang dibawa daripada musim sejuk kerana mereka garu, luka akibat jangkitan kulat musim sejuk dan dia tak pernah sembuh pun sampai ke musim kemarau. Jadi muka-muka mereka ada parut. Jadi saya tanya, dan saya kata, kalau gitu bagi je lah telur kepada mereka. Saya katakan telur kita banyak. Maka kalau saya kata gitu, kata pemandu pelancong saya tak ada masalah untuk adik dia agihkan. Kita agihkan lah. Maksud saya ingat lagi saya beli roti banyak. Roti Afghan tu yang saya tak boleh makan tuan-tuan dalam apa jua cara. Ampunilah aku. Aku tak boleh nak makan roti Afghanistan ni sangat keras. Kerana dia nak elak basi, maka roti dia tak dicampur. Dia tak ada minyak pelanta, dia tak ada apa. Dia roti tepung semata. Jadi bila dah dimasak pagi jual petang, masak kemarin dulu jual hari ni kerana dia tak basi kan, dia tak ada pengawet, tak ada apa, maka roti dia sangat keras. Saya kata bagilah pada kanak-kanak tu 2 biji telur seorang. Dan bagilah mereka 2-3 biji roti. Dan saya pergi waktu tu di bawah program yang saya dah ada bajet yang besar. Tukar dengan wang Afghanistan memang banyak duit. Saya dah tahu kata separuh daripada wang tu boleh dibelanjakan untuk kenduri. Kita tolak kita tak tidur hotel. Kita tolak daripada kita makan restoran. Kita tolak semua. Kita ada separuh lebihan wang yang kita boleh jadikan sedekah kepada orang. Dan itu dipersetujui oleh production. Production kena setujulah. Saya CEO company pada waktu tu. Anak syarikat Astro ni. Jadi kita kata wang ni tidak akan dianggap salah guna kerana kita dah maklum kata ini adalah bajet penginapan. Kita tarik bajet penginapan, kita tidur di tempat yang murah. Ini bajet makan, kita dah tak makan di restoran, tak makan apa, kita makan daripada masak kita sendiri. Maka lebihan kita tak perlu pulangkan tapi kita jadikan sedekah. Maka kita agihkanlah 2 biji telur dan roti dan mereka bawa pulang. Dan trauma ni kemudiannya kekal kepada saya hingga sekarang. Di mana pada hari-hari saya bawa orang goreng telur, saya akan terfikir. Kan telur dadar ni kita goreng bau dia kuat kan sebab kita campur dengan bawang. Telur mata tak berapa berbau. Jadi masa ni mak dia buat telur dadar, maka dia akan mengingatkan saya. Baru makan bersungguh-sungguh Zainal. Nasi dengan telur dadar tuang kicap. Kerana inilah makanan yang Allah jadikan makanan yang paling mewah kepada satu negara yang masa saya pergi tu 34 ke 36 juta penduduk dia. Inilah makanan yang paling mewah yang Allah jadikan atas muka bumi ni kepada satu bangsa, iaitu bangsa Afghanistan. Jadi barulah saya ingat bahawa dulu kita kecil-kecil, mak kita goreng telur taruh kicap, taruh dengan ikan bilis, kita ni miskin. Tapi sebarulah saya tahu kata ketika saya anggap saya miskin tu, dan kemudian bila saya dewasa, saya memandang telur sebagai kali saya goreng telur kan. Saya kata macam mak saya goreng masa miskin dulu. Tapi bila sampai ke sini, saya tahu bahawa saya makan satu makanan yang sebenarnya hanya orang kaya je mampu makan. Telur goreng, ada bawang dengan kicap yang dibawa dari Malaysia.